Saya Sarah Olivia dari Pejabatan Kota Blud. Ada yang boleh saya bantu? Ya, hello Puan. Saya mau rujuk permohonan tanah saya, bah. Ya Tuan, boleh saya tahu nomor permohonan tanah kamu kah tuh? Boleh Puan. Ini nomor permohonan saya. Sekejap ya. 202003 0057. Oh, oke Tuan. Sekejap ya, saya cek dulu Oke Puan. Oke Tuan, berdasarkan ulasan dari juru ukur daerah, permohonan kamu ini sudah dibatalkan sebab dia bertindih dengan permohonan yang sudah ada sedia pada tahun 2012 yang sudah diberi ulasan terdahulu. Ai, macam mana boleh bertindih nih? Sedangkan tanah ini saya sudah usahakan lebih dari 10 tahun sudah. Borang permohonan itu kan kamu yang isi, plan yang kamu sertakan pun kamu yang tanda. Takkanlah kamu tidak tahu di mana kawasan yang kamu pohon? Ya, tuh saya tahu Puan. Jadi macam mana lah nih permohonan saya nih? Apa saya perlu buat tutuskan permohonan ini? Oke lah, tidak apalah Tuan. Beginilah, nanti besok Tuan datang di pejabat kami, jumpa dengan saya, kita semak balik permohonan Tuan yang dahulu tuh, kita buat saja permohonan yang baru. Sebelum didaftarkan, kita jumpa dulu juru teknik lah untuk buat pemeriksaan tapak, dan kita ambil bacaan GPS ya, sebab supaya kita tahu di mana kedudukan kawasan yang Tuan apply dalam plan tuh. Begitulah di tempat ya Tuan. Oke Puan, esok saya akan ke pejabatannya untuk berjumpa dengan Puan dan berbincang tentang permohonan ini. Oke? Oke lah Tuan. Saya minta maaf Pak kalau saya bercakap kasar tadi. Ada apa-apa lagi kah yang Tuan mau tanya? Tidak Puan, itu saja. Oh, kalau tidak apa-apa lagi, itu sajalah kan, datang saja sini esok jumpa saja dengan saya. Oke, terima kasih Tuan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera saudara-saudari para peserta program transformasi Minda Siri 6 tahun 2023. Kumpulan kami akan mengupas situasi sebentar tadi yang kerap berlaku antara penjawat awam dan juga pelanggan melalui dua sudut, iaitu psikologi dan pembangunan diri. Sudut pandang tersebut kami pecahkan pula kepada tiga aspek, iaitu sikap perilaku, pengerusan emosi dan kesihatan minda. Saya sendiri akan mengupas dari aspek sikap perilaku melalui sudut psikologi, iaitu sikap pelanggan tersebut yang kurang berhemah dan gagal dalam menerapkan adab kesopanan ketika ia berbicara dan bertanya. Manakala penjawat awam tadi pula bersikap profesional dan punya rasa empati dalam melayani tingkah laku pelanggan tersebut. Seperti yang kita lihat, nilai positif yang terdapat dari aspek pembangunan diri dari pihak penjawat awam adalah kesabaran. Kesabaran yang ditunjukkan oleh pihak penjawat awam membolehkan beliau untuk mengawal emosi dan minda bagi mengelakkan perkara di luar kawalan kerja. Kesabaran yang ditunjukkan kala bagi pihak pemohon pula adalah lebih baik jika beliau mampu lebih bersabar dalam menghadapi masalah tersebut agar pihak penjawat awam dapat memberikan kerjasama yang maksimal. Dalam video lakonan tadi, ada nasihat dari segi psikologi yang saya boleh kongsikan bagi kedua pihak. Setiap orang itu kan pasti mengalami gejolak emosinya masing-masing kan? Cara setiap orang dalam mengekspresikan emosinya juga berbeza-beza. Justru bahaya kalau terlalu sering memendam emosi. Makanya kenapa setiap orang perlu katarsis. Apakah itu katarsis?
Katarsis adalah kemampuan dalam memberikan atau mengeluarkan emosi secara positif supaya kita boleh lebih tenang dan nyaman lagi dalam membuat aktiviti seharian. Contohnya bersenam, menonton movie, bermain game, mendengar musik, makan, dan lain-lain. Cara orang melakukan katarsis itu berbeza-beza dan boleh dilakukan melalui cara yang sederhana. Intinya, melampiaskan emosi itu boleh, malah harus, tapi lakukanlah dengan cara yang positif, tidak melukai dan tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Dalam pengurusan emosi penjawat awam, perlu bersikap tenang dalam menghadapi apa-apa situasi. Berpikir sebelum mengeluarkan apa-apa kenyataan yang membuat pelanggan berkecil hati, serta tidak memancing emosi pelanggan untuk berpikir secara negatif. Memberikan maklum balas yang positif agar dapat menyelesaikan masalah pelanggan dengan sistematik, dan meminta maaf terlebih dahulu kepada pelanggan kerana telah berkasar. Dalam pengurusan emosi pelanggan, perlu berfikir secara rasional dalam menghadapi apa-apa masalah yang agar dapat diselesaikan secara sistematik. Tidak mengeluarkan apa-apa perkataan yang menggugis hati, serta mengawal perasaan marah kerana perasaan marah tidak akan dapat menyelesaikan apa-apa masalah. Berdasarkan dengan situasi yang dilakukan itu tadi, saya ingin mengulas sedikit berkenaan dengan minda. Minda memainkan satu peranan yang penting dalam pelbagai perkara. Salah satunya contoh dalam situasi video yang kita tonton tadi, minda memainkan peranan yang sangat penting dalam membuat satu keputusan yang cukup baik. Penjawat awam wanita itu tadi, beliau dapat membuat satu keputusan yang baik dan sekaligus menutup case yang terjadi dalam situasi yang berlaku tadi. Manakala pelanggan itu pula, beliau sangat marah dan terikut-ikutkan emosi sehingga akan membuat satu keputusan yang tidak cukup baik, yaitu memarahi penjawat awam yang sedang bertugas. Apa akan terjadi jika penjawat awam itu membuat satu keputusan yang tidak baik? Ia boleh memberi impak kepada bukan saja penjawat awam wanita tersebut, tetapi kepada image jabatan, image organisasi kita. Jadi kita sebagai insan, sebagai manusia, kita haruslah mencekapkan lagi, memantapkan lagi minda kita supaya kita dapat membuat satu keputusan yang bukan saja keputusan, dapat berpikir secara baik, secara bernas, dan sekaligus memberi impak kepada kehidupan harian kita. Kesihatan minda. Kesihatan minda adalah situasi di mana seseorang individu menyadari potensinya, boleh berdaya tindak terhadap tekanan hidup, bekerja dengan produktif, dan juga menyumbang kepada masyarakat. Dalam membina pembangunan diri, sebagai seorang penjawat awam, perlulah bersikap bertolak ansur, positif, dan juga bertindak secara profesional dalam menghadapi pelbagai ragam pelanggan dan juga orang awam bagi membina sebuah penjawat awam yang berintegriti. Seterusnya, sebagai seorang pelanggan pula seharusnya tidak bertindak secara agresif. Sebaliknya, membuat perbincangan dalam menyelesaikan masalah dengan baik, menjaga tutur kata, dan mengawal emosi. Hal ini kerana akan menjejaskan kesihatan minda dan juga memberi kesan kepada pembangunan diri.